ikut imam kerana Allah Ta'ala pun tidak ada masalah. Cuma kita nak memastikan bahawa yang kita niat itu dalam sembahyang qasar itu, kedudukan lintasan bahawa kita nak qasar itu wajib. Ketika mana kita niat dalam takbiratul ihram. Jadi masa kita takbir, wajibnya ada dalam takbiratul ihram qasar iaitu sahaja aku sembahyang, ta'arud iaitu fardu, ta'yin sembahyang apa? Sembahyang zuhur contoh, lepas tu qasar. Jadi sahaja aku sembahyang fardu, zuhur, qasar. Itu yang wajib dalam niat bagi orang yang mana nak sembahyang qasar. Sebab itulah yang kita sebut sebelum ini berkaitan dengan sembahyang qasar, dia punya syarat dia tak boleh kita berimamkan dengan imam yang sembahyang tamam. Sebab apa? Sebab kedudukan niat itu berbeza. Niat itu dah berbeza sebab imam itu tidak ada qasar dalam niatnya walaupun dia mungkin sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang Jumaat contoh. Kita musafir, kita berhenti masjid, kebetulan orang baru sembahyang Jumaat. Jumaat 2 rakaat, kita nak qasar zuhur pun 2 rakaat juga. Bentuk pada zahirnya adalah sama 2 rakaat, tetapi daripada sudut niat itu yang mana menjadi penghalang. Kerana imam itu dia tidak niat qasar. Kita ini niat qasar. Jadi sebab itulah kedudukan orang yang sembahyang qasar, dia tidak boleh berimamkan imam yang sembahyang tamam. Kerana apa? Kerana kedudukan niat dia orang itu, imam dan makmum bagi sembahyang qasar mesti sama. Itu kena pastikan. Jadi sebab itulah bagi sembahyang qasar ini, itu kita kena perhatikanlah. Cuma saya pernah sebutlah berkaitan dengan sembahyang qasar ini dalam pertemuan sebelum ini, kalau kita gantung, kita ta'liq kita punya niat, mungkin kita kata kita tak pasti tapi rasanya dia pun musafir juga kot, maka kita ikut belakang dia dengan kita ta'liq. Kalau sekiranya dia qasar maka aku akan qasar, tapi kalau dia tamam aku akan tamam. Jadi kita tengok kedudukan imam. Kalau sekiranya imam itu betul-betul tamam, maka kita kena sembahyang tamam lah. Itu dipanggil gantung, ta'liq niat kita. Tapi kalau imam itu sembahyang qasar, kita boleh sembahyang qasar. Kenapa? Kerana kita telah ta'liq. Itu antara kaedahnya. Baik, itu berkaitan dengan sembahyang qasar. Baik, kita nak masuk malam ni berkaitan dengan sembahyang jamak. Sembahyang jamak ini pun dah biasa kita buat. Kita nak sekadar nak ulang kaji. Mungkin kita nak tambah beberapa daripada syarat yang perlu untuk kita penuhi bila mana kita sembahyang jamak. Jamak ini antara daripada solat yang mana diberi rukhsah, yang diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar bagi orang yang mana musafir sahaja. Bukan sekadar bagi orang yang musafir sahaja. Beza dengan qasar tadi, kan? Beza dengan qasar. Qasar khusus bagi orang yang sembahyang, orang yang duduk dalam kedudukan musafir. Tapi bagi jamak ini, salah satu sebab yang membolehkan seseorang itu jamak adalah musafir. Yang kedua kerana hujan. Yang ketiga ada beberapa masalah yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Jadi antara yang dibenarkan oleh syaraknya selain daripada kedudukan seseorang itu musafir, maka dia boleh jamak. Antara lain adalah kerana mungkin kalau situasi sekarang dia berada dalam kedudukan sebagai seorang yang menyelamatkan nyawa. Jadi setengah ulama berijtihad bahawa dibolehkan seseorang itu doktor secara khusus ataupun pembantu-pembantu yang terlibat sama bila mana dia masuk dalam dewan bedah yang mana bermula sebelum daripada zuhur dan berakhir selepas daripada asar, bila mana masuk waktu asar. Jadi pada masa tersebut ada ulama yang mana mengharuskan sekiranya dah tak boleh elak. Jadi kalau sekiranya benda tersebut dah jadi Allahumma salli ala Muhammad, dah masuk kepada kedudukan darurat, kecemasan, maka pada masa tersebut ada ulama mengatakan boleh untuk dia jamak ketika itu. Ada ulama mengatakan tidak boleh jamak. Dia dah jadi sebagai qada. Dia jadi sebagai qada, tetapi kedudukan qada dia tersebut tidak sebagaimana qadanya orang yang sengaja meninggalkan sembahyang. Ini ijtihad semasa. Ijtihad semasa. Baik. Tapi kalau dia orang nak qasar macam mana? Tak boleh. Dia nak qasar tak boleh. Jadi kalau selain daripada itu juga, biasa yang disebut dalam hadis dan juga perbincangan para ulama berkaitan dengan jamak ini dibenarkan bagi orang yang mana sembahyang berjemaah
Khususnya orang yang biasa sembahyang berjemaah di masjid tetapi disebabkan hujan. Jadi dipanggil jamak kerana hujan. Jamak kerana hujan. Jadi hujan itu bermula di awal waktu solat yang pertama dan berterusan sampailah kepada waktu yang kedua. Dan contoh dah masuk Zuhur, start hujan dah. Lepas tu sampailah kepada waktu asar itu pun hujan juga. Maka seseorang itu dibenarkan untuk jamak tetapi jamak takdim sahaja. Dia tak boleh jamak takhir. Dia mesti jamak takdim. Itu pun bukan di awal waktu. Bukan di awal waktu. Contoh, 1:30 dah masuk waktu Zuhur. Hujan dah pukul berapa? Hujan pukul 12 lagi, kan? Pukul 12 lagi dah azan dah. Dah hujan dah. Jadi dah tahu dah biasanya akan direct lah nampaknya. Pukul 1:30 atau pukul 2 masuk Zuhur tersebut, dia dah jamak takdim. Tak boleh. Dia dekat dah dia. Caranya dijamakkan di hujung-hujung sedikit daripada solat yang pertama tersebut, tapi syaratnya adalah jamak takdim. Ini pun ada perbahasan para ulama. Kalau sekiranya dia tidak boleh menghadiri sembahyang berjemaah tersebut kerana ada keuzuran ataupun halangan-halangannya. Antaranya disebabkan kalau dia begitu boleh menyebabkan dia basah. Kan? Lencun habis dah basah. Kerana apa? Kerana hujan itu sendiri. Atau kalau dia berjalan menyebabkan pakaian bawah, kain di atas luar dia jadi kotor ataupun basah, maka itu dibenarkan dalam syarak. Tetapi kalau dalam situasi semasa ini kita ada payung, kita ada kenderaan, kita ada beberapa kemudahan lagi, maka setengah ulama kata kalau ada kemudahan tersebut maka tak valid untuk atau tak dibenarkan untuk seseorang itu jamak kerana hujan. Ini saya nak sebut kerana setengah daripada kita menganggapkan bahawa jamak itu dibenarkan dan dikhususkan bila mana orang berada dalam keadaan musafir saja. Sebenarnya tidak. Dia ada lagi kelonggaran-kelonggaran yang dibenarkan ataupun sebab-sebab yang membenarkan seseorang itu jamak. Dan berbeza dengan qasar. Qasar untuk bagi orang musafir saja. Baik, kembali. Dan jamak ini sebagaimana kita dah maklum, kita tahu ada dua. Jamak takdim dengan jamak takhir. Jamak takdim ini mendahulukan solat yang pertama, dan menarik solat yang kedua dalam waktu yang pertama. Solat takdim, jamak takdim. Jamak takhir iaitu solat melakukan ibadat solat yang pertama dalam waktu yang kedua. Itu yang biasa kita buat. Baik, sekarang kita nak tengok dia punya syarat dia. Kita nak tengok syarat dia. Sebab kalau tidak memenuhi syarat ini, boleh jadi sah tetapi berdosa. Boleh jadi tak sah. Dia benda yang berbeza. Kalau syarat tersebut tak lengkap, mungkin saat ketika itu ibadat dia sah tetapi dia berada dalam keadaan berdosa. Kerana apa? Kerana tak lengkap dia syarat tadi. Ada juga kita kata memang tak sah langsung. Tak sah langsung pun ada juga. Baik. Lepas tu kalau saya pernah sebut di awal-awal perbincangan kita berkaitan dengan solat musafir. Jadi kalau tuan-tuan ni jenis orang yang suka berjalan, tak nak sembahyang, hukum hakam berkaitan dengan solat musafir ni wajib. Hukum hakam berkaitan dengan solat musafir ni wajib. Kalau kita jenis orang yang suka berjalan, suka melancong dan sebagainya. Ataupun kita akan tahu kita akan pergi melancong, kita pergi satu tempat, maka wajib. Tak nak, kita kena belajar berkaitan dengan solat jamak ataupun solat qasar ini. Baik, kembali. Syarat bagi jamak takdim itu 4 perkara. Syarat bagi jamak takdim itu 4 perkara. Kita ambil jamak takdim dulu. Lepas tu baru jamak takhir. Jamak takdim syarat yang pertama adalah mendahulukan sembahyang yang pertama. Mendahulukan sembahyang yang pertama ataupun pemilik bagi waktu yang pertama. Maksudnya kita mendahulukan solat zuhur dan mendahulukan solat maghrib. Sebab jamak ini hanya berlaku dalam 2 keadaan sahaja. Iaitu bagi siang hari di antara zuhur dengan asar dan juga malam maghrib dengan isyak. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Maka bagi syarat yang pertama jamak takdim ini, dahulukan sembahyang yang pertama. Dahulukan sembahyang pertama. Sebab apa kita tak boleh dahulukan sembahyang yang kedua? Kerana sembahyang yang kedua tersebut, iaitu sembahyang asar ataupun sembahyang isyak, boleh dilakukan kerana sembahyang pertama itulah yang menarik dia. Jadi kita tak boleh sembahyang yang kedua dulu. Maksudnya kita jamak takdim, kita tak boleh pergi sembahyang isyak dahulu. Kita tak boleh pergi sembahyang asar dahulu. Kerana apa? Asar dengan isyak tersebut boleh sembahyang kerana sembahyang yang pertama, iaitu maghrib ataupun zuhur yang menarik dia orang.
yang menarik dia orang untuk membolehkan dia orang ini sembahyang. Itu kita boleh sembahyang asar dan kita boleh sembahyang isyak dalam waktu yang pertama. Jadi nak tak nak mesti sembahyang yang pertama. Dan yang kedua, kerana waktu bagi sembahyang yang kedua belum masuk lagi. Sebab tu tak boleh sembahyang lagi. Waktu yang kedua, waktu solat yang kedua belum masuk lagi. Asar belum masuk lagi, isyak belum masuk lagi. Sekarang waktu zuhur ataupun sekarang waktu maghrib. Sekarang kita cerita berkaitan dengan jamak takdim. Jadi dua contoh je saya bagi. Kan? Sebab itu je contoh yang ada. Sama ada zuhur ataupun waktu zuhur ataupun dalam waktu maghrib. Jadi sekarang kita berada dalam waktu zuhur ataupun kita sekarang berada dalam waktu maghrib. Itu waktu yang pertama. Jadi waktu yang kedua belum masuk lagi. Waktu yang kedua belum masuk lagi. Sebab itulah solat yang kedua tak boleh ditunaikan. Kan? Jadi inilah yang telah menjawab kepada satu soalan. Kalau tuan-tuan puan-puan ingat, ada seorang jemaah kita bertanya berkaitan dengan sembahyang sunat. Qabliyah dengan Ba'diyah. Jadi ada perbahasan di sisi para ulama. Cuma kalau kita nak buat juga, kita hanya boleh buat Qabliyah dengan Ba'diyah bagi sembahyang yang pertama saja. Qabliyah dengan Ba'diyah bagi sembahyang yang kedua kita tak boleh buat. Contoh sekarang kita ni duduk dalam waktu maghrib. Kita duduk dalam waktu maghrib dan kita jamak takdim. Contoh, kita jamak takdim. Jadi kalau kita nak buat jamak, kita nak buat qabliyah, sunat qabliyah maghrib, kita nak buat sunat ba'diyah maghrib, boleh. Tapi kita nak buat sunat qabliyah isyak dengan ba'diyah isyak, tak boleh. Dan setengah ulama mengatakan tak boleh. Sebab apa? Sebab dia belum masuk lagi. Dia belum masuk lagi. Jadi masuknya, bolehnya kerana apa? Kerana masuk. Cuma ada juga ulama yang mengatakan boleh. Kerana apa? Kerana sembahyang itu telah ditunaikan. Tetapi ada ulama berpegang dengan kedudukan waktu itu belum masuk lagi. Baik. Cumanya kalau sekiranya kita nak buat sunat tersebut, ada ulama katakan tak perlulah ambil rukhsah yang qasar tadi. Pun ada juga. Ini sudah pernah saya jawablah dengan soal sebelum. Baik. Itu syarat yang pertama. Jadi pastikan kita sembahyang yang pertama dalam waktu yang pertama tadi tu, sebab dia adalah jamak takdim. Syarat yang kedua, wajib berniat jamak dalam waktu dalam sembahyang yang pertama. Dalam mana-mana juzuk sembahyang yang pertama. Okey, sekarang kita jamak, bayangkan kedudukan sekarang kita jamak takdim maghrib dengan isyak kan. Jadi bila mana kita sembahyang maghrib, kita wajib niat jamak takdim itu pada mana-mana juzuk. So itu tuan-tuan, kalau kita tengok kita buka kitab-kitab fiqh kan. Kalau kita tengok kitab fiqh lama, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia tak tulis pun dia punya dia punya lafaz niat tu. Bukan saya kata lafaz niat ni bid'ah tak boleh dan sebagainya, bukan. Kita nak sebut bahawa niat ini benda yang bukannya terlalu susah. Yang susah kalau sekiranya kita tak tahu dia punya konsep dia. Baik, kalau tengok setengah ulama ni hanya cerita berkaitan dengan contoh bab qasar tadi. Saya sebut tadi, kalau bab qasar kita mesti niat qasar dalam takbiratul ihram. Tapi kalau dalam berkaitan dengan jamak takdim, dalam jamak takdim tersebut wajib kita niat jamak takdim pada mana-mana juzuk. Okey, sekarang kita nak sembahyang jamak takdim maghrib dengan isyak sebagai contoh. Okey. Caranya macam mana? Sembahyanglah maghrib sebagaimana biasa. Sebab maghrib tak boleh qasar kan? Dia kena tamam sebagaimana biasa. Cuma kita nak jamak saja. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Kalau seorang-seorang lah. Kalau ikut imam lah. Tak ada masalah. Okey. Settle itu je. Niat sebagaimana biasa. Lintasan untuk kita jamak takdim. Mungkin ada orang yang hafaz skrip dia. Bagus, tak ada masalah. Boleh je. Menghimpunkan isyak padanya. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat jamak takdim ataupun menghimpunkan isyak padanya, tunaikan Allah Ta'ala. Ada juga yang niat macam tu. Jadi panjanglah. Jadi kalau nak senang, niat sebagaimana biasa. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kepada Allah Ta'ala. Maka lintasan hati kita nak jamak takdim itu, niatlah mana-mana pun. Sama ada ketika mana kita takbiratul ihram tadi bersama dengan niat sembahyang kita, ataupun ketika mana kita qiyam, ketika mana kita duduk. Selagi mana kita tak bagi salam, kita masih lagi dalam solat yang pertama, maka boleh kita lintas atau kita niat untuk jamak takdim di mana-mana saja. Sebagai contoh macam ni.
Kita niat dalam takbiratul ihram. Contoh, dengan niat yang senang saja. Saja aku sembahyang fardu maghrib, jamak takdim. Ataupun nak ikut imam, saja aku sembahyang fardu maghrib, saja aku sembahyang fardu maghrib, jamak takdim, ikut imam kena Allah Ta'ala. Okey, sah, cukup. Sebab apa? Kita lintasan jamak takdim itu dalam takbiratul ihram. Boleh. Okey, ataupun kita tak nak niat macam tu, kita niat saja aku sembahyang fardu maghrib. Sembahyang maghrib je. Maka ketika mana kita duduk dalam keadaan qiyam, kita lintas dalam hati kita, aku nak jamak takdim. Lintas dalam hati kita, aku nak jamak takdim. Ataupun ketika mana kita duduk tahiyat akhir, baru teringat, tak niat lagi untuk jamak takdim. Boleh. Masa duduk tahiyat akhir, lintas dalam hati kita, aku nak jamak takdim. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua, wajib diniatkan untuk jamak takdim dalam mana-mana juzuk pada sembahyang yang pertama. Ikutlah di awal ataupun di hujungnya, yang penting selagi mana sebelum kita bagi salam, tengah duduk tahiyat akhir pun boleh, dalam keadaan tengah sujud pun boleh, dalam keadaan tengah rukuk pun boleh. Niat apa? Niat untuk jamak takdim. Niat untuk jamak takdim. Boleh Jadi kalau sekiranya dia tidak niat, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tak niatlah untuk jamak takdim, dia tak boleh untuk sembahyang yang kedua. Dia terputus dah. Dia terputus. Jadi kerana dia niat jamak takdim tersebut, itulah yang melayakkan solat yang belum masuk tadi, iaitu solat yang kedua tadi, isyak tadi, ditarik masuk terus sembahyang lepas daripada dia bagi salam tadi. Itu ditunaikan dalam solat yang dalam waktu yang pertama. Jadi kerana niat itulah yang membolehkan. Jadi kerana dia tak niat, putus macam tu lah. Habis nak buat macam mana? Tunggulah orang azan masuk waktu maghrib isyak, baru sembahyang isyak balik. So dia dah tak boleh jamak lah. Terputusnya jamak itu kerana apa? Kerana dia tak niat. Terputusnya jamak takdim, maksudnya tak boleh untuk dia ambil sembahyang yang kedua masuk dalam sembahyang pertama, dalam waktu yang pertama, kerana dia tak niat. Kerana dia tidak niat dalam solat yang pertama untuk jamak takdim. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, mualat. Mualat ni maksudnya berturut-turut. Mualat maksudnya berturut-turut. Jadi biasanya kalau kita dengar bab mualat ini atau berturut-turut ini dalam bab ambil sembahyang. Dalam bab ambil sembahyang. Syarat untuk ambil sembahyang ni dia mesti mualat. Maksudnya kita basuh kepala, lepas tu kita basuh tangan. Berturut-turut itu maksudnya sebelum daripada kita basuhan itu kering pada anggota-anggota tersebut. Contoh tengah basuh muka, bunyi telefon. Kita tahu memang telefon tu pun emergency, ada urusan. Kita pun pergi angkat telefon. Lepas tu sembang dan sebagainya sampai kering dah air wuduk kat muka kita. Lepas tu kita nak pergi sambung. Boleh tak? Tak boleh. Kita kena start daripada awal. Tapi kalau kita basuh muka, dah siap basuh muka, tiba-tiba bunyi telefon, kita pergi angkat. Kita pergi angkat, kita jawab telefon, kejap je. Lepas tu kita tak balik. Air muka ni tak kering lagi. Air wuduk belum, air wuduk kat muka belum kering lagi. Maka kita je sambung je. Sambung basuh tangan, basuh kepala. Tidak ada masalah. Itu maksudnya mualat. Mualat maksudnya berturut-turut daripada satu anggota kepada satu anggota ketika dan tidak ada perceraian di antara yang berturut-turut tadi. Jadi sama juga syarat yang ketiga bagi jamak takdim ini mesti berturut-turut daripada waktu sembahyang pertama dengan sembahyang kedua. Maksud berturut-turut ini jangan ada satu pemisah yang lama. Pemisah yang lama di antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua. Dah habis dah sembahyang maghrib, lepas habis sembahyang maghrib, biasanya orang kita terus bangun. Terus bangun sembahyang isyak. Okey, boleh tak? Boleh lah. Sebab dia berturut-turut. Kalau sekiranya kita duduk seketika kat situ, kita nak berdoa, boleh tak? Boleh. Kita nak baca wirid sekejap, boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat, jangan ada satu pemisah yang lama. Pemisah yang lama itu dikira berdasarkan kepada adat ataupun uruf. Ini menjadi ijtihad di kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan, pemisah di antara sembahyang pertama dengan sembahyang yang kedua, contoh kita habis sembahyang maghrib, sebelum daripada kita sembahyang isyak tersebut, contoh lepas bagi salam tersebut, terbatal. Mungkin terketut, terbatal kita punya wuduk. Wuduk dah terbatal dah. Sembahyang dah habis kan? Lepas tu kita pergi ambil air sembahyang. Kita pergi ambil air sembahyang, lepas tu kita datang, kita sembahyang balik. Adakah dikira sebagai putus? Tak putus lagi. Tak putus lagi. Melainkan kalau sekiranya pergi nak ambil sembahyang, rasa macam tak sedap perut dah, masuk tandas kan tu. Masuk tandas, dia punya qada hajat punyalah lama,
Kalau takdir, kalau kita kata kita sembahyang 2 rakaat, selesai sembahyang 2 rakaat tersebut, putus dia punya mualat. Putus mualat. Mualat dah tak ada, tak berturut-turut dah. Bila mana putus benda tersebut, maka ketika dah tak boleh ditunaikan. Habis sembahyang pertama sah tak? Sembahyang pertama sah. Sebagai contoh lagi sekali. Dia sembahyang maghrib, dalam sembahyang maghrib dan niat dah untuk jamak takdim. Kan? Lepas daripada bagi salam, okey, terbatal dia punya wuduk dia. Bila mana terbatal wuduk dia, dia pergi ambil sembahyang. Kan? Pergi ambil sembahyang, alang-alang pergi ambil sembahyang, rasa perut tak rasa, masuk tandas dah dulu. Jadi bila mana masuk tandas tu, jadi lama masuk tandas dia. Masuk tandas itu lama, jadi menyebabkan kadarnya, kalau takdir kita sembahyang 2 rakaat, dah selesai dah sembahyang 2 rakaat tersebut, maka dikira sebagai putus sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua. Jadi bila mana putus, dia dah tak boleh datang habis daripada selesai urusan dalam tandas, pergi ambil sembahyang, lepas tu nak sembahyang pula sembahyang isyak. Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dah terputus. Caranya macam mana? Kena tunggulah masuk waktu isyak. Nampak tak? Dia kena tunggu masuk waktu isyak. Kerana apa? Kerana terputus. Kalau sekadar pergi ambil sembahyang, datang balik, okey, dengan pemisahnya yang tak lama, maka pada masa tersebut sembahyang yang pertama, sembahyang kedua masih boleh diteruskan lagi. Cuma orang kita ni biasanya lepas sembahyang pertama terus sembahyang kedua kan? Tak ada masalah kan? Kalau tuan-tuan nak wirid seketika boleh tak? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Istighfar dulu seketika, terus bangun. Jangan nak cepat sangat. Nanti kan habis, dia tak putus. Dengan kita istighfar tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pun tak putus. Sebab kita ni sembahyang ni bukan nak cepat. Kan? Bukannya syaratnya bila mana habis sembahyang pertama, terus masuk sembahyang kedua. Tak ada. Sembahyang ni mesti dalam keadaan yang tenang. Kan? Jadi lepas bagi salam, relax kejap. Astagfirullahalazim, istighfar. Terus, lepas tu bangunlah nak sembahyang yang kedua. Tidak ada masalah. Sebab syarat yang ketiga, jangan putus di antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua. Kadar putus tersebut jangan terlalu lama. Okey, kita bagi contoh lagi. Lepas habis sembahyang yang pertama, sebab dia contoh dia tinggal keluarga dia dalam kereta lah. Contoh suami kan. Dia naik sembahyang dulu. Lepas daripada habis sembahyang, dia pergi tengok anak dia. Ataupun keluarga dia dalam kereta. Kebetulan dia orang ni ada hajat macam ni. Settle tu tempoh dia lama. Jadi putus. Kita nak sebut benda ini, bukan benda tersebut menghalang secara total. Tak boleh langsung buat, boleh buat. Tapi syaratnya jangan sampai terputus. Dia punya sembahyang pertama dengan sembahyang kedua. Itu maksudnya mualaf. Dan syarat yang terakhir bagi jamak takdim ini, iaitu syarat yang keempat, hendaklah dia kekal dalam perjalanannya, itu dalam perjalanan sebagai seorang musafir. Hendaklah dia kekal dalam sembahyangnya sebagai seorang musafir sehingga dia selesai takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Hendaklah dia kekal sebagai seorang musafir dalam sembahyangnya sehinggalah dia selesai takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Okey, gambarannya macam mana? Ini berlaku kalau sekiranya orang itu sembahyang atas kenderaan. Atas kereta ni kita tak sembahyang kan. Mungkin orang tersebut disembahyang atas kereta api lah, senang sikit kita nampak kan. Kereta api ataupun apa di KRL apa semua ikutlah kan. Jadi sampai kepada destinasi tersebut adalah kawasan pemukiman dia. Mungkin dia duduk pada kawasan tersebut kan. Dia duduk pada kawasan tersebut. Beza kalau sekiranya orang naik kereta api, isi KRL dan sebagainya, sampai tempat tersebut bukan lagi kawasan pemukiman dia. Dia kena naik kereta, dia kena naik Grab jauh lagi dalam setengah jam perjalanan ke, atau sejam perjalanan lagi. Itu lain. Ini contoh dia sampai kawasan tersebut. Mungkin pemukiman dia dekat stesen tersebut, kawasan situlah. Jadi ketika mana dia sembahyang jamak takdim, ketika mana dalam kenderaan tersebut, dalam kereta api tersebut dah masuk waktu zuhur contoh. Dia pun sembahyang. Selesai sembahyang zuhur yang pertama, dan nak sampai dah dekat lagi tapi tak masuk kawasan lagi. Maka dia pun bangun sembahyang yang kedua. Sembahyang asar lah.
Sama ada dia sembahyang tamam ataupun dia sembahyang qasar. Tak ada masalah. Yang penting kita bincang sekarang dia sembahyang jamak. Dia pun takbir. Allahu Akbar. Habis saja akbar itu, tengah baca doa iftitah atau mungkin ataupun tak sempat lagi baca doa surah Fatihah, maka kereta api tersebut sampai kawasan pemukiman dia. Dia tengah sembahyang dalam kenderaan pada masa tersebut. Macam mana situasi sembahyang dia? Situasi sembahyang dia sah. Sembahyang dia sah. Tidak ada masalah. Teruskan, habiskan sembahyang dia. Sebab apa? Sebab dia dah masuk pada sembahyang yang kedua. Dia dah masuk pada sembahyang kedua. Beza kalau sekiranya dia belum masuk lagi. Contoh, habis sembahyang, sembahyang pertama, habis zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bangun nak sembahyang. Nak bangun sembahyang, tengok-tengok, sampai dah kawasan stesen. Kawasan stesen tersebut adalah kawasan-kawasan pemukiman dia. Sebab rumah dia tak dekat lah, tak jauh sangat dengan dia punya stesen tersebut. Maka pada masa tersebut dia tak boleh dah sembahyang yang kedua. Zuhur, asar tadi dah tak boleh sembahyang dah. Sebab apa? Dah dikira sebagai putus. Sebab dia sampai pada tempat dia bermukim. Sebab tu tuan-tuan kalau ingat, awal pertemuan kita cerita berkaitan dengan sembahyang atau solat musafir ini, 3 istilah tadi kena faham kan. Musafir, mukim, mustautin kan. Kita jumpa balik isu ni. Jadi dia masuk kawasan pemukiman dia masuk kawasan mustautin dia, maka pada masa tersebut dia dah tak boleh sembahyang yang kedua tadi. Kalau dia belum start lagi. Kalau dia dalam tengah sembahyang, teruskan sembahyang sampai habis. Tidak ada masalah. Kan? Tidak ada masalah. Lepas tu, tengah sembahyang sampai kawasan tersebut, habis sembahyang. Lepas tu balik rumah, masuk asar, orang sembahyang asar. Macam mana perlu sembahyang? Tak perlu sembahyang lah. Sebab dia dah jamak dah tadi. Settle lah, tak ada masalah. Sama juga dengan kita. Kita dalam musafir, pukul 1.30 masuk zuhur. 1.30 masuk zuhur. Okey, dia pun sembahyang dulu. Nak sampai rumah dia dalam masa sejam lagi. Mungkin 2.30, kalau drive 2.30 sampai lah. 1 jam. Mungkin jaraknya dalam kurang, kita kata ada bawah daripada 100 km atau 100 km. Jadi boleh tak sekiranya dia sembahyang jamak ketika itu, yang kalau disampai kat rumah dia sempat pun sampai di rumah dia, dan dia boleh untuk tunggu untuk sembahyang asar. Tapi di jamak awal-awal, jamak takdim, boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Dan kalau sampai di rumah dia, dah sampai dekat rumah dia, duduk sampai tidur, makan dan sebagainya, orang azan masuk waktu yang kedua, asar contohnya. Macam mana kedudukannya? Tak boleh sembahyang lah. Sebab dia dah sembahyang tadi dengan jamak takdim. Okey. Itu gambaran bagi syarat yang keempat, iaitu mestilah dia kekal dalam kedudukannya sebagai seorang musafir, tak sampai pada tempat pemukiman dia atau tak sampai pada tempat mustautin dia, sehinggalah dia itu sempat takbir bagi sembahyang yang kedua tersebut. Sama juga kalau kita kan, kalau kita berhenti pada satu tempat, di masjid, jadi kita pun sembahyang. Bila mana kita sembahyang maghrib contoh. Bila mana sembahyang maghrib, lepas tu kita pun sembahyang isyak. Tengah sembahyang isyak, orang azan. Orang azan isyak. Nak buat macam mana? Teruskan sembahyang. Sembahyang kita tak putus. Sembahyang kita tak batal. Sebab apa? Sebab kita masih lagi duduk dalam kedudukan sebagai seorang musafir. Kena faham kat situ. Yang kita bincang sekarang, yang masalah yang keempat, syarat yang keempat tadi, dia sampai pada kedudukan pemukiman dia. Dia sampai pada kedudukan pemukiman dia. Itu yang menjadi masalah. Sekarang dia dalam keadaan musafir. Tengah sembahyang jamak takdim, sembahyang pertama, lepas tu sembahyang yang kedua. Tengah-tengah sembahyang kedua orang azan masuk isyak contohnya. Teruskan sembahyang yang sebagaimana biasa. Ataupun ada juga situasi orang kita kan, yang kadang-kadang tak faham hukumnya, dia sembahyang lewat waktu. Mungkin dengan ada urusan dan sebagainya. Jadi sembahyang dia lewat waktu. Bila mana tengah sembahyang, tiba-tiba orang azan, dia berhenti sembahyang. Tak boleh. Teruskan sembahyang. Kan? Contoh sekarang ni kita kata contohlah, dah masuk dah waktu isyak kan. Contoh. Jadi contoh dia sembahyang 2-3 minit, 1 minit sebelum daripada masuk waktu isyak. Sebab urusan banyak sangat ataupun ada masalah, dia sembahyang. Tengah sembahyang maghrib pada rakaat kedua, orang azan. Orang azan tersebut, maka dia berhenti sembahyang. Tak boleh. Teruskan sembahyang sebagaimana biasa, sebab sembahyang dia dikira sebagai sah. Cuma
kedudukan dia berdosa atau tidak. Kalau dia sengaja melewatkan, maka dia berdosa. Kan? Kalau sekiranya dia tidak sengaja, mungkin kerana tertidur atau mungkin kerana ada masalah yang tak dapat dielakkan, urusan yang terlalu emergency, melibatkan nyawa mungkin kerana ada urusan, maka dia pun lewat sembahyang itu sampai masuk kepada waktu yang kedua, itu tak dikira sebagai berdosa. Bukan kerana taksir, iaitu bukan kerana kecuaian dia. Okey, habis. Itu 4 syarat bagi jamak takdim. Dan yang terakhir sekali, bagi sembahyang jamak takhir. Jamak takhir tak banyak. Jamak takhir 2 syarat saja. Jamak takdim 4 syarat, jamak takhir 2 syarat. Syarat bagi jamak takdim. Jamak takhir apa dia? Yang pertama, niat jamak sebelum daripada keluar waktu yang pertama. Syarat yang pertama bagi jamak takhir, mesti niat untuk jamak, untuk buat jamak takhir dalam waktu yang pertama. Okay, sekarang kita masih lagi dalam waktu isyak, waktu maghrib sebagai contoh, kan? Selagi mana kita duduk dalam waktu maghrib, kita memang nak jamak takhir kan? Okey, masuk saja waktu maghrib, okey, kita niat, aku nak jamak takdim, aku nak jamak takhir, itu je. Niat untuk kita jamak takhir. Dan kalau kita bersama dengan keluarga, bagi tahulah. Okey, niat kita jamak takhir semua, bagi tahu. Sebab kalau sesiapa yang tidak niat untuk jamak takhir, maka dia dikira sebagai berdosa walaupun di sembahyang jamak takhir nanti akan sah. Contoh, sebab dia baru je masuk highway tersebut, jadi orang azan maghrib. Mungkin perjalanan dia lewat start. Jadi ala-ala nak berhenti, tak apalah, kita berhenti isyak nanti. Kita berhenti sembahyang isyak, lepas tu kita makan. Jadi kita jamak takhir. Itu niat dia tu. Dia niat untuk jamak takhir. Baik, kalaulah dia terlupa kan, dia terlupa untuk jamak takhir dalam waktu yang pertama sampai masuk kepada waktu yang kedua. Tengok-tengok orang azan isyak. Tak niatlah tadi nak jamak takhir. Macam mana kedudukannya? Kedudukannya dia kira sebagai orang yang berdosa. Kerana apa? Dengan dia tidak niat untuk jamak takhir tadi, seumpama dia telah mengosongkan waktu yang pertama itu dengan sebarang ibadat. Memanglah kita tak buat ibadat pun kalau kita jamak takhir, tetapi kerana niat tersebut, seumpama kita telah memindahkan ibadat tersebut masuk kepada waktu yang lain, yang mana waktu tersebut dibenarkan oleh syarak. Itu pada waktu yang kedua. Tapi dengan kita tidak niat langsung, dikira sebagai kecuaian kita berdosa. Lepas tu kita pun jamaklah takdim tadi. Sah tak? Sah sebagaimana biasa. Tapi dikira sebagai berdosa. Sebab tu kalau kita dah planning untuk niat untuk sembahyang jamak takhir, maka niatlah untuk jamak takhir tersebut bila mana masuk waktu yang pertama. Selagi mana tak masuk waktu, tak boleh niat. Dia syaratnya mesti masuk waktu tu. Contoh, pukul 6, bukan 7, sekarang 7.25. Contoh, 7.20. 7.20 baru masuk highway. Kita jamak takhir lah. Masuk tak? Maghrib belum masuk. Tak boleh. Tak valid lagi. Syaratnya maghrib mesti masuk dahulu. Maksudnya mesti masuk waktu yang pertama dulu. Waktu yang pertama masuk waktu, maka kita pun niat. Aku nak jamak takhir. Kalau dia niat sebelum tak boleh. Niat selepas pun tak boleh. Niat sebelum tak valid, niat selepas pun tak valid juga. Niat sebelum atau selepas tu menyebabkan dia tu cuai dalam waktu tersebut dengan sebarang ibadat solat. Itu syarat yang pertama. Kalau dia niat hujung macam mana? Contoh kalau pukul isyak itu 8.40 contoh 8.40. 8.38 atau 8.39 baru niat. Baru terlintas nak niat. Macam mana? Kalau kata ketik, kalau di sembahyang sempat satu rakaat dia, tak apa. Pun dibolehkan juga. Tapi ulama mengatakan makruh. Tapi kalau sekiranya dia niat lewat hujung sangat-sangat, takdir kalau kita sembahyang satu rakaat pun tak lepas, dikira sebagai berdosa. Tapi boleh tak dia jamak takhir? Dia boleh juga jamak takhir, tak ada masalah. Cuma kedudukan sembahyang pertama tersebut dikira sebagai sembahyang qada. Ulama mengatakan dikira sebagai sembahyang qada. Dan syarat yang kedua, kekal dalam pemusafiran sehingga sembahyang yang kedua. Kekal dalam kedudukan sebagai seorang musafir atau pemusafirannya sehinggalah kepada sembahyang yang kedua. Maksudnya tak kira lah sembahyang yang kedua tu macam mana.
dia sembahyang yang pertama dulu, itu sembahyang isyak dahulu ke, sembahyang maghrib dulu ke, tak ada masalah. Sebab untuk jamak takhir ni tuan-tuan dan puan, tuan-tuan nak sembahyang yang mana satu pun tak ada masalah. Okey, sekarang kita nak jamak takhir. Nak sembahyang apa? Kita sembahyang maghrib dahulu. Boleh tak? Boleh. Kita sembahyang isyak dululah. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab bagi jamak takhir, kedua-dua waktu bagi sembahyang dah masuk dah. Contoh kita sembahyang jamak takhir bagi isyak dengan maghrib. Kan? Waktu maghrib dah masuk. Sekarang waktu isyak pun dah masuk. So kita boleh sembahyang mana-mana satu. Tidak ada masalah. Cuma khilaf di sisi para ulama, mana yang paling afdal. Ada yang mengatakan bahawa tuan hak bagi sembahyang tersebut itu yang paling afdal sekali, iaitu sembahyang kedua. Jadi sembahyang isyak dahulu lah. Ada yang mengatakan afdal ambil sembahyang pertama. Itu khilaf ulama. Cuma nak kata nak sembahyang yang mana satu, silakan. Boleh. Nak sembahyang maghrib dahulu ke, nak sembahyang isyak dulu pun boleh. Nak sembahyang zuhur dahulu ke, nak sembahyang asar dahulu pun boleh. Itu bagi jamak takhir. Jadi syarat untuk jamak takhir dua saja. Mesti yang pertama kita niat dalam waktu yang pertama untuk jamak takhir. Bukan dalam sembahyang pertama, dalam waktu yang pertama. Sebab kita tak sembahyang kan. Masuk waktu yang pertama tu kita niat aku nak jamak takhir. Itu je. Ini niat dalam hati kita. Yang kedua, pastikan kita sembahyang tersebut kita kekal dalam keadaan pemusafiran kita sampailah selesai sembahyang kita. Baik, apa yang lebih senang sedikit bagi sembahyang jamak takhir ini, kita tak perlu niat jamak takhir pun tak apa. Dalam takbiratul ihram. Tapi kalau niat boleh tak? Boleh je, tak ada masalah. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah niat dah untuk pindahkan dia. Maka secara automatik kita sembahyang, dia telah menarik. Kita sembahyang terus sembahyang lah. Jadi kita niat macam mana? Saja aku sembahyang fardu isyak. Contoh, kalau tuan-tuan nak qasar, saja aku sembahyang fardu isyak, qasar. Okey, sembahyang. Lepas habis sembahyang isyak, sembahyang maghrib. Saja aku sembahyang fardu maghrib. Perlu tak niat jamak takhir? Tak wajib. Sebab apa? Sebab kita dah niat dalam awal waktu yang pertama tadi. Beza bagi jamak takdim wajib kita niat jamak takdim itu dalam mana-mana juzuk bagi sembahyang yang pertama. Kalau tak niat, tak sah untuk kita jamak. Tapi kalau untuk jamak takhir, tidak ada masalah. Masuk je, kita dah niat dalam waktu yang pertama, masuk sampai waktu yang kedua, kita sembahyang je. Saja aku sembahyang asar contoh. Habis sembahyang asar, saja aku sembahyang zuhur. Okey, settle. Tidak ada masalah. Senang sikit. Yang kedua, dia tidak ada mualat. Kan jamak takdim tadi dia ada mualat kan. Habis sembahyang pertama, kena sembahyang kedua. Jangan ada pemisah yang lama. Tapi bagi jamak takhir dia tidak ada mualat. Maksudnya kalau jarak dia panjang pun, pemisahnya panjang, sah lagi. Contoh, kita sembahyang jamak takhir isyak. Sekarang isyak kan, kita sembahyang isyak lah. Kita sembahyang isyak. Lepas daripada sembahyang isyak, rasa nak pergi tandas lah. Pergi tandas. Lama dalam tandas ni. Lama dalam tandas. Lepas tu apa lagi? Pergi ambil sembahyang, lepas tu rasa lapar, pergi makanlah kejap. Pemisahnya lebih kurang 15 minit. Kalau 15 minit ni, berapa sembahyang kita boleh habis tak? Lepas habis tu baru kita naik sembahyang kedua. Boleh tak? Boleh. Maksud dia tidak ada syarat untuk mualat bagi jamak takhir. Itu dia lebih senang sedikit. Itulah saya rasa bagi kedua-dua jenis jamak takhir, jamak takdim dan juga jamak takhir. Saya ulang balik dia punya syarat dia. Bagi jamak takdim, syarat yang pertama mesti mendahulukan sembahyang yang pertama. Mesti mendahulukan sembahyang pertama dari sembahyang yang kedua. Syarat yang kedua mesti niat jamak takdim dalam mana-mana juzuk ketika mana kita tunaikan solat yang pertama tadi. Lintas dalam hati kita untuk buat jamak takdim, ikutlah mana-mana pun, sama ada ketika mana takbiratul ihram, itu yang paling afdal kata ulama. Tetapi kalau mana-mana juzuk dibenarkan selagi mana kita belum bagi salam. Syarat yang ketiga bagi jamak takdim mesti mualat. Jangan putus lama di antara solat yang pertama dengan solat yang kedua. Dan bagi syarat yang keempat, mesti kekal dalam keadaan musafir sampailah kita ini selesai, sampailah kita ni sempat untuk sekurang-kurangnya sempat takbiratul ihram bagi solat yang kedua. Dan dua syarat bagi jamak takhir, yang pertama mesti niat jamak dalam waktu yang pertama. Niat nak jamak takhir ketika mana kita duduk dalam
dalam waktu yang pertama. Dan kita mesti kekal dalam keadaan pemusafiran kita sampai selesai sembahyang yang kedua. Tak kira lah sembahyang kedua tu sembahyang mana, sembahyang maghrib ke sembahyang isyak dulu, sebab kita boleh pilih nak sembahyang yang mana satu. Jadi itu saja berkaitan dengan sembahyang jamak, yang termasuk daripada sembahyang musafir. Rentetan perbincangan kita sambungan daripada sembahyang qasar. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan saya serahkan kembali kepada pihak moderator. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Ustaz, ada yang bertanya soalan? Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, soalannya yang kita dapat daripada chat. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bolehkah saya solat jamak dan qasar Zuhur dan Asar, iaitu jamak takdim sahaja kerana saya berulang-alik setiap hari 160 km pergi dan balik daripada rumah ke pejabat? Baik, 90 km itu adalah kiraan mesti yang pertama mesti sehala lah. Bukan kiraan dua hala. Maksud sehala ni maksud daripada rumah ke pejabat itu mesti 90. Dia tak boleh daripada rumah ke pejabat balik ke rumah, itu dia panggil dua hala. Itu baru cukup 90. Kalau sehala tak cukup, maka dia tak boleh jamak. Kalau sekiranya cukup dengan satu hala tu memang 90 km, maksud dia termasuk dalam golongan yang mana dibenarkan untuk jamak dan juga qasar, tidak ada masalah. Cuma ada khilaf dan pendapat di sisi pendapat ulama mazhab Syafi'i, kalau seseorang yang mana lazim kehidupannya sentiasa dalam keadaan pemusafiran, seumpama driver bas, driver lori, hari-hari musafir, ataupun jenis kita yang jaraknya sentiasa jauh, setengah ulama mengatakan afdal bagi dia tamam. Afdal bagi dia sembahyang tamam. Tapi kalau dia nak jamak boleh tak? Dia nak qasar boleh tak? Boleh, kata ulama. Tapi kalau dia ambil tamam itu lebih afdal. Sebab apa? Sebab menjadi kelaziman dalam kehidupannya. Sebab apa? Contoh, kalau sekiranya dalam satu minggu tersebut, 5 hari itu dia adalah berjalan, musafir je sepanjang hari. Jadi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak adalah jamak je sepanjang masa. Dan qasar pula sepanjang masa. Jadi jarangnya ada tamam. Walaupun situ boleh, tidak ada masalah. Maka kata ulama, kalau dah menjadi kelaziman pada setiap hari, afdal untuk dia tamam. Allahu'alam. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah niat untuk jamak takhir. Tapi ada sebab rintangan tertentu ataupun kita lupa, kita terlepas daripada waktu semayang untuk jamak takhir tu. Boleh tak kita qada nanti, kita qada dalam tamam ataupun kita qada dalam jamak takhir? Macam mana, saya tak faham soalan ni. Boleh tak kita qada? Kita qada semayang jamak takhir jika kita tak buat semayang tu pada waktunya. Okey, contoh takut saya silap faham. Contoh macam ni ke, kalau dia dah niat untuk jamak takhir, tengok-tengok sampai dah di rumah dia macam tu, sedangkan dia tak semayang lagi. Dia tak semayang lagi. Ataupun dah masuk maghrib ke, dia tak semayang lagi. Dia kena, bila dia nak qada tu, dia qada dalam tamam ataupun dia qada dalam jamak. Okey, baik. Macam ni. Kalau sekiranya seseorang itu dia tak sembahyang, terlepas sembahyang dia, sama ada kerana kecuaian dia atau kerana masalah menyebabkan dia terlepas sembahyang, nak qada balik sembahyang tersebut. Dia nak qada balik sembahyang tersebut. Sedangkan dia dah sampai pada tempat tinggal dia, tempat pemukiman dia atau tempat pemestautinan dia. Adakah dia boleh jamak ketika itu? Dia tak jamak lah. Dia kira sembahyang satu-satulah. Tamam. Dia tak boleh qasar. Dia tak boleh qasar. Melainkan kalau sekiranya dia qada, ketika mana dia masih lagi dalam keadaan musafir. Contoh, semalam masih lagi musafir. Ini musafir. Semalam terlepas sembahyang. Hari ini dia boleh qada. Qada pun dalam sebagaimana sebagai seorang musafir. Dia boleh qasar. Tidak ada masalah ketika itu. Kan? Tapi disebabkan dia dah sampai tempat dia tak boleh dah qasar, dia tak boleh dah jamak, maka dia qada sebagaimana qada bentuk tamam. Allah. Terima kasih Ustaz.
Ustaz, boleh kita bukakan kalau ada sesiapa yang nak bertanya soalan? Boleh insyaAllah. Satu ada. Okey. Kalau kita keluar rumah, kita tak niat musafir, sah tak jamak kita Ustaz? Baik. Kalau keluar rumah, dia tak niat musafir, tetapi dia tahu dia nak musafir itu jaraknya adalah 2 marhalah. Tidak ada masalah. Sebab tidak syarat untuk kita niat sebagaimana aku nak musafir hari ni. Tak. Kita memang kita tahu kita nak pergi satu tempat itu jaraknya adalah 2 marhalah. Secara automatik kita dah dapat kelonggaran tersebut. Sama juga dengan situasi bagi seorang hamba. Kalau dalam kitab-kitab fiqh kata dia hamba ataupun isteri yang mana mengikut suami. Kan, isteri yang mana ikut suami tak bagi tahu pun kat mana, mungkin nak surprise, maka dia tak boleh jamak selagi mana tak sampai 2 marhalah. Tapi kalau dah sampai 2 marhalah dia dah boleh dah. Mungkin suami dia tak bagi tahu awal-awal lah, tapi bila mana dah tahu, dah cukup dah 2 marhalah, dia boleh. Sama juga kalau kita ni tak niat pun tak ada masalah, tapi jarak perjalanan kita itu memang dah 2 marhalah. Tapi tak boleh kalau sekiranya kita ini sampai 2 marhalah kebetulan. Sampai 2 marhalah kebetulan. Kebetulan macam mana? Contoh nak cari orang. Nak cari orang yang hilang. Bila mana cari orang pusing, dah jauh dah. Jadi setengah ulama kata tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tidak ada hala tuju yang khusus. Tidak ada hala tuju yang khusus. Jadi bila mana tidak ada hala tuju yang khusus, maka pada masa tersebut ulama kata tak boleh ambil rukhsah kelonggaran tersebut. Ada pendapat macam tu. Cuma masalah niat kita tu bukan kita melonggarkan pada niat, tapi kita tengok kepada jarak tu sendiri. Wallahualam. Dah boleh lagi satu soalan lagi ke Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Betul. Okey, boleh saya bertanya? Okey, sekiranya kita memang ada niat musafir, kita keluar rumah memang kita dah niat jamak takdim, tapi disebabkan perjalanan tu kita tak dapat tunaikan jamak takdim, jadi bila perlu kita tukar niat untuk jamak takhir tu? Kalau kita rasa kita dah tak sempat untuk jamak takhir, tak sempat untuk jamak takdim, maka niat je untuk jamak takhir. Bila-bila masa, selagi mana kita masih dalam waktu yang pertama tadi. Kan? Selagi mana contoh dalam waktu maghrib ataupun selagi mana dalam waktu zuhur tadi tu. Maksudnya waktu yang pertama belum habis, maka kita niatlah. Agak-agak tak sempat ni, okey kita niatlah. Hatta walaupun kita niat itu di hujung-hujung waktu, tidak ada masalah. Selagi mana belum masuk waktu yang kedua, maka dibenarkan niat. Tidak ada masalah. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, kita niat jamak takhir. Tapi ada peluang pula kita nak membuat jamak takdim. Boleh tak Ustaz kita buat jamak takdim? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kita dah kata nak jamak takhir kan, tiba-tiba berhenti jumpa arah NR. Tengok-tengok waktu sembahyang pertama masih ada lagi. Okey, ala-ala sembahyanglah jamak takdim. Boleh, tak ada masalah. Dia kita dah niat untuk jamak takhir tersebut, dia tidak menghalang kita untuk buat jamak takdim. Kita niat jamak takhir, tiba-tiba kita masih dalam waktu dia, kita nak sembahyang, dia tak jadi penghalang. Tidak ada masalah, sembahyang je. Terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi yang nak bertanya soalan? Sekiranya waktu kita nak solat takdim masih waktu zuhur, tapi setelah selesai buat 2 rakaat masuk waktu asar. Macam mana tu? Dia selagi mana kita masih dalam musafir, tidak ada masalah. Sembahyanglah. Contoh kita berhenti masjid pukul 4.20. 4.20 contoh, kita kata 4.25, 4.30 tu masuk asar contohlah. Itu sembahyang. Lepas daripada sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi azan. Bila mana azan pada masa tersebut, adakah terputus? Dia tak putus sebab kita masih lagi dalam keadaan musafir. Maka kita sembahyanglah. Sembahyang, cuma pada masa tersebut atas kita lah. Kita nak tunggu orang habis azan dulu ke ataupun nak terus sembahyang. Kalau kita tunggu orang habis azan, ada jenis azan tu lama. Sebab syarat untuk jamak takdim jangan putus mualan. Kita boleh sembahyang tengah-tengah itu, tidak ada masalah. Supaya kita kata tak putus mualan. Yang jadi putus ni
kalau sekiranya kita sampai pada pemusafirannya. Jadi kalau kita berhenti dalam keadaan musafir tersebut, orang azan tak ada masalah, teruskan sembahyang. Supaya kita sah. Perantaraan dia tu adakah kena tukar kepada yang kedua tu takhir? Macam Ataupun mana? kedua-duanya Ah, tasbih? tak perlu tukar sebab kita dah niat untuk jamak takdim. Kita dah niat dan sebagai jamak takdim, dah tarik je, sembahyang je. Direct sembahyang masuk kepada sembahyang yang kedua. Tak perlu tukar niat apa-apa pun. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Walaupun walaupun tengah azan tu kita teruskan ni ke Ustaz? Macam tu. Boleh teruskan kalau sekiranya kita takut kalau kita tunggu habiskan azan tersebut, dia putus lama jarak dia. Sebab bagi jamak takdim, dia tak boleh putus lama di antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua. Kalau azan itu pendek, tidak ada masalah. Kalau jenis muazzin tu suara sedap, dia tarik dia punya panjang, jadi lama sangat dia punya jarak dia tersebut, kita bimbang putus. Bila mana putus, seumpama dia tak jadi sebagai jamak takdim lah. Kita sembahyang dalam waktu dia pada masa tersebut. Ini khilaf ulama lah. Adakah dikira sebagai berdosa kerana kita lewat tadi tu ataupun tidak. Cuma kalau kita masuk dah waktu tersebut, kira sembahyang atas dasar bukan jamak takdim, dikira sebagai sembahyang atas dasar waktu dia. Tapi kalau sekiranya tak putus, dikira sebagai tarik jamak, tidak ada masalah, teruskan. Allah. Antara jamak takdim tu antara kita nak buat 2 rakaat tu, antara tu kita maksudnya selepas kita beri salam rakaat yang pertama tu, 2 rakaat tu, kita terus bangun sembahyang 2 rakaat yang kedua tu, ada tak baca antara 2 tu? Sama ada kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, walau baru kita niat balik untuk rakaat yang kedua, ataupun kita boleh terus je sambung. Boleh teruskan direct, tidak ada masalah, ataupun kita berhenti istighfar dahulu sebab kita lepas sembahyang sunat kita istighfar. Maksudnya kita bercakap boleh tak? Boleh, tidak ada masalah, dia tak putus pun. Sebab kita bercakap tu sebab kita luar daripada sembahyang, kita dah bagi salam tadi. Cuma jangan Assalamualaikum warahmatullahi terus bangun sembahyang, nampak macam kalut sangat. Sembahyang jangan nampak kalut sangat. Kita istighfar dulu, kita zikir dulu seketika pun bangun. Boleh, tidak ada masalah. Doa pendek pun boleh Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Mizarina Ayub tadi nak bertanya soalan. Okey, kalau tak ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Gini maksudnya dah saat ni kan soalan Kak Abang tu, kita lepas sembahyang tu kita nak bangun sembahyang sunat tu, kita doa dulu pun lepas tu boleh sunat. Boleh berdoa, tak ada masalah. Tapi sebab Ustaz kata saat ni kita habis salam, lepas tu kita istighfar saja, lepas tu kita tasbih sikit, lepas tu kita bangun sunat. Lepas tu apa kita buat doa. Maksudnya doa lepas solat lah. Maghrib ke esok tu. Lepas daripada kita sembahyang maghrib contoh, sebelum kita sembahyang isyak tu, habis sembahyang maghrib kita bagi salam, kita duduk, kita istighfar dahulu, kita nak doa seketika pun boleh, tidak ada masalah. Sebab dia pendek. Lepas tu kita pun bangun sembahyang isyak, boleh, tidak ada masalah. Cuma jangan sampai tengah-tengah tu kita pergi sembahyang sunat 2 rakaat. Sebab kalau kita sembahyang sunat 2 rakaat, di antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua, kalau sekiranya jamak takdim, bimbang dia menyebabkan putus. Jadi tidak ada mualat kat situ. Jadi gambarannya seumpama 2 rakaat itu adalah tempoh yang lama yang memutuskan di antara solat. Bukan kita kena sembahyang, bukan. Kita boleh berdoa, kita boleh berzikir seketika, boleh. Tapi jangan tempohnya lama sangat. Kalau takdir, kalau kita sembahyang 2 rakaat habis, kata ulama dah putus dah mualat. Jadi kita tak boleh ambil sembahyang yang kedua. Jadi kalau nak zikir doa boleh, tidak ada masalah, jangan lama lah. Lepas tu bangun untuk sembahyang yang kedua, untuk jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak ada masalah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, kita tutup sesi soal jawab. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair, barakallahu fiik Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi.
Didoakan semoga Allah permudahkan segala urusan Ustaz sekeluarga. Syukran jazilan tim pengurusan Gema Yasin Nur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Syukran jazilan para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita sentiasa hidup dalam keberkatan Allah Azza wa Jal. Di kesempatan ini, saya ingin memetik sepotong ayat daripada surah An-Nisa ayat 103 yang bermaksud sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan ke atas orang beriman yang ditentukan waktunya. Justru itu, semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan seperti tadi dan dapat juga berpesan-pesan atau berkongsi kepada mereka-mereka yang tidak berkesempatan hadir pada malam ini. Mudah-mudahan segala amalan baik kita diterima Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan rezeki yang luas dan barakah insya-Allah. Teruskan mengimarahkan program Gema Yasin Nur Iman esok hari Isnin 14 Mac 2022 dimulai dengan majlis bacaan Yasin, selawat mubin, Hiz Al-Bar dan doa yang dipimpin oleh Ustaz Hakim bin Wan Muhammad Nur pada pukul 6.45 pagi. Manakala pada pukul 10 pagi, kuliah duha dengan kitab hadis-hadis sahih terbukti masa kini bersama Ustaz Dr. Ashraf live daripada Mekah Al-Mukarramah. 5.30 petang, kuliah asar, pengajian tahsin Al-Quran bersama Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dan 8 malam, kuliah maghrib dengan kitab kesempurnaan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kun, iaitu Kapten Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad. Sebelum kita mengakhiri majlis yang penuh berkah ini, kami daripada Gema Yasin Nur Iman memohon maaf zahir batin jika ada kesilapan dan sebarang kekurangan sepanjang majlis dijalankan. Sekali lagi, dijemput Al-Fadil Ustaz Ahmad Mursyidi untuk memimpin doa kifarah atas surah dan surah Al-As bagi menutup majlis kita pada malam ini. Tafadhal Ustaz. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'ami wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.